Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambung sat topik yang seterusnya, iaitu hal taghtasilu li kulli salatin. Adakah mandi oleh perempuan istihadah bagi setiap sembahyang? Jadi ada dalam hadis, pada sesi yang lepas ada hadis yang menunjukkan Nabi SAW suruh perempuan yang istihadah tu untuk mandi setiap sembahyang. Jadi buatlah satu topik yang khusus, hal taghtasilu li kulli salatin. Adakah perlu perempuan istihadah mandi bagi setiap sembahyang? Qala ذهب جمهور السلف والخلف إلى أن المستحاضة لا يجب عليها الغسل. ذهب telah berpandanganlah fa'il jumhuru, majority, as-salafi mudhafun ilaih, majority ulama salaf, ataf as-salaf wal khalafi, dan majority ulama khalaf. Zahaba berpandangan ta'alu ila anna al-mustahadata, kepada bahawasanya perempuan yang istihadah, khabar anna la yajibu 'alaiha al-ghuslu, tidak wajib atasnya, atas perempuan yang istihadah, fa'il al-ghuslu, oleh mandi, tak wajib mandi. Termasuklah mazhab Syafi'i. Li syai'in minas salawati, kerana sesuatu daripada sembahyang-sembahyang. Tak wajib mandi kerana sesuatu dari yang membabitkan sembahyang, tak wajib. Wala fi waqtin minal awqati, ay wala yajibu 'alaiha al-ghuslu fi waqtin minal awqati, dan tidak wajiblah atas perempuan istihadah itu mandi bagi satu waktu daripada beberapa waktu-waktu yang tertentu, tak payah. Kecuali sekali saja mandi, itu pun untuk angkat hadas haid. Apabila nyata ni sekarang istihadah, dulu haid, tak pernah mandi haid lagi, maka wajib mandi. Kerana al-mustahadatu kat-tahirati, perempuan yang istihadah seperti perempuan yang suci, maka wajib mandilah. Wala fi waqtin minal awqati illa marratan wahidatan, melainkan sekali saja. Apa dia? Fi waqtin qita'i haidiha, haidil mustahadah, pada waktu terputus oleh haidnya, haid perempuan mustahadah. Contohnya mari 10 hitam, 10 merah. Jadi hari yang ke-16 mari merah tu, dia faham kata hak 10 hitam tu haid, yang selebihnya istihadah. Sekarang ni hitam, maka dia wajib mandi sekali ya. Wajib mandi untuk angkat hadas haid tadi, untuk dia sembahyang sekali. Wahwa, dan bermula dia hadzal qaul, khabar marwiyun, diriwayatkan akan hadzal qaul an Ali, pandangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, wa ibn Mas'ud, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wa ibn Abbas, dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Aisyah radhiyallahu taala anhu, itu semua sahabat. Wa bihi ay wa bihadzal qaul, dan dengan pandangan inilah ambil tabi'in pula, salaf. Qala, telah berkatalah oleh Urwah bin Zubairi, Urwah ibn Zubair, wa Abu Salamah, ibnu Abdurrahman, wa Abu Hanifah, wa Malik, wa Syafi'i, wa Ahmad. Semua itulah. Tu pandangan kata hak macam tadi. Wa hamalu, dah kalau ada hadis yang kata suruh mandi, wa hamalul ahaditsad dallata 'ala al-ghusli 'inda kulli salatin 'ala al-istihbabi. Wa hamalu, dan menanggung oleh mereka itu para ulama yang pandangan yang pertama ni, al-ahaditha maf'ulun bih, akan hadis-hadis sifat ad-dallata, yang menunjuk ia hadis tu, 'ala al-ghusli jar majrur, atas mandi, 'inda kulli salatin, ketika setiap kali sembahyang, 'ala al-istihbab, 'ala ta'alluq pada hamalu, menanggung 'ala al-istihbab, atas kata sunat. 'Ala al-istihbab ay istihbabil ghusli fil mustahadah. Sunat saja mandi pada perempuan mustahadah. Tanggung hadis yang kata suruh mandi itulah. Tapi yang wajibnya sekali sahaja. Qala Syafi'i, telah berkatalah oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan merahmatilah oleh Allah ta'ala. Innama, hanya sanya, amaraha, menyuruh ia akan dia siapa? Yakni Ummah Habibah,
yakni berkehendak oleh Nabi akan maf'ul bih, akan Habibata. Habibata mudhafu ilaih mamnu' min as-sarf. Habibah. Siapa yang suruh? Fa'il. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruh apa? Antaghtasila. Ta'wil masdar maf'ul bih kedua. Antaghtasila bahawa mandi ia Habibah. Ataf wa tusalliya dan sembahyang ia Habibah. Yang kata begitu hanya saja. Oh, silap betul lah. Walaysa fihi annahu amaraha an taghtasila likulli salatin. Yang sabitnya, kata Imam Syafi'i, yang sabitnya Rasulullah suruh Habibah itu mandi dan sembahyang. Mana sekali ya? Mandi dan sembahyang. Walaysa fihi ay fi al-hadith, dan tidak ada pada hadis annahu bahwasanya Nabi amaraha menyuruh ia Nabi akan maf'ul bih akan Habibah antaghtasila maf'ul bih kedua bagi amaraha bahawa mandi ia Habibah likulli salatin bagi setiap sembahyang. Hak tu tak sabit. Yang adanya Nabi suruh mandi dan sembahyang. Mana sekali ya? Tak sabit mandi tiap-tiap kali sebelum sembahyang. Tak sabit. Tu kata Imam Syafi'i. Qala telah berkatalah ia Imam Syafi'i wala asyukku dan tidak syak oleh aku insya-Allah jikalau berkehendak oleh Allah. Maka insya-Allah dulu. Tidak syak anna ghuslaha bahwasanya mandi Habibah tu ghuslah isim anna mudhaf ilaih, kana jumlah tu jadi khabar anna, kana adalah ia ghusluha tu tatawu'an khabar sunat yang kata kalau aku tidak syak bahwasanya mandi Sayyidina Habibah yang kalau ada lah hadis yang kata suruh mandi tu pun itu sunat. Ghaira itu pun selain daripada ma barang umirat bihi yang disuruhkan akan dia akan Habibah bihi dengan dia dengan barang. Yang disuruh apa dia? Mandi sekali, sembahyang sekali. Sembahyang sekali itu sembahyanglah maksudnya. Mandi sekali dan sembahyang. Itu yang disuruh Nabi. Tu. Selain daripada suruh Nabi itu, aku tak syak kata, aku tidak syak mana aku berpendapat bahawasanya mandi itu sunat. Yang kata hadis yang kata suruh mandi tiap-tiap tu. Tiap-tiap kali semayang tu. Lepas tu dia kata wala asyukku insya-Allah anna ghuslaha kana tatawu'an ghaira yang selain daripada ma umirat bihi. Apa yang disuruhkan Hafsah, apa yang disuruhkan Habibah dengan dia dengan barang iaitu suruh mandi dan semayang. Hak tu memang wajib lah. Selain daripada tu aku tak syak kata sunat. Wa dzalika wasi'un laha dan bermula demikian al-ghusl itu wasi'un luah laha baginya bagi Habibah. Itu satu keluasan bagi Habibah radhiyallahu taala anha. Wa kadza qala Sufyanu. Demikianlah juga wa kadza qaul Syafi'i dan seperti mana perkataan Imam Syafi'i qala Sufyanu ibnu Uyainah Sufyan ibnu Uyainah wal Laits ibnu Sa'd Laits ibnu Sa'd wa ghairuhuma dan selain daripada keduanya. Selesai. Cuma mungkin kita boleh baca, kita boleh cari kitab fiqh ada tak disebut mandi sunat bagi perempuan mustahadah. Boleh jadi ya. Sebab ni kita kata qala Syafi'i. Boleh jadi mazhab kata lain pula. Tu kena cari asing lah pula. Sebab kita wallahu a'lam tak pernah dengar lagi. Tak pernah dengar lagi sunat mandi. Mungkin ada lah, mungkin ada. Kita tak pernah terjumpa, tak pernah terbaca lagi. Kalau ada maklumlah ibarat tu. Tu ya. Cuma zahir ibarat ni sunat mandilah menurut mazhab menurut Imam Syafi'i. Selesai. Wa qala ba'du ahli ilmi dan telah berkatalah oleh sebahagian ahli ilmi ba'du fa'il ahli mudhafu ilaih al-ilmi mudhafu ilaih kata dia gini maqul qaul mubtada al-mustahadatu bermula perempuan yang mustahadah itu khabar taghtasilu mandi ia perempuan istihadah inda kulli salatin pada setiap kali sembahyang. Ini pandangan sebahagian ulama. Wajib juga untuk mandi setiap sembahyang. Wahwa dan bermula dia qaulu ba'dih ahli ilmi ni pandangan sebagai ahli ilmu itu marwiyun diriwayatkan akan dia ani ibni Umar daripada Ibnu Umar anak Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ibnu Zubair dan anak Sayyidina Zubair wa Ali dan Ali wa ibni Zubairi lah wa Ali wa ibni Abbas wa Ata'in ibni Abi Rabah radhiyallahu taala anhum. Semua ni sahabat yang berpandangan wajib mandi tiap-tiap sekali sembahyang. Wa dzalika dan bermula demikian itu dzalika irtisaluha 'inda kulli salah.
Wadhalika ightisaluha 'inda kulli salatin. Mandinya perempuan istihadah pada setiap kali sembahyang tu sabitun khabar. Sabit ia li amrihi, kerana suruhannya Nabi sallallahu alaihi wasallam umma maf'ulun bih, akan umma habibata, akan ummu habibah bil ghusli, dengan mandi li kulli salatin, bagi setiap sembahyang. Jadi pandangan kedua kata wajib mandi setiap sembahyang bagi perempuan istihadah, bukan setakat wudu. Pandangan mazhab kita tak wajib. Wajib sekali mandi untuk angkat hadas haid, dan dia tu lepas setiap kali nak sembahyang kena berwudu. Setiap kali nak sembahyang kena berwudu. Tu pun sembahyang fardu. Waruwiya, dan diriwayatkan, waruwiyal hadis, dan diriwayatkan akan hadis an Aisyah radhiyallahu taala anha, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha, bahwasanya Aisyah. Jadi ruwiya annaha, annaha itulah dia punya naik fa'il dia. Ruwiya annaha, bahwasanya Aisyah qalat, khabar anna, telah berkatalah ia Aisyah, taghtasilu kulla yawmin ghuslan wahidan. Mandilah ia perempuan yang istihadah itu pada setiap hari ghuslan wahidan, akan sebagai mandi yang satu. Mandi yang satu. Mandi yang satu apa dia? Mandi satu ialah sekali. Tak wajib mandi banyak kali. Wa 'an Ibnul Musayyib, dan daripada Ibnul Musayyib, wal Hasani, dan Hasan. Hasan yang Hasan Basri lah. Itulah Hasan. Annahuma, bahwasanya keduanya Ibnu Musayyib dan Hasan tu, qala, khabar anna, telah berkata keduanya Ibnu Musayyib dan Hasan, taghtasilu min salati adh-dhuhri ila adh-dhuhri daiman. Ni saya tak faham. Taghtasilu, mandi ia perempuan istihadah, min salati adh-dhuhri, daripada sembahyang zuhur, ila adh-dhuhri, kepada zuhur, daiman, senantiasa. Wallahu a'lam, tak tahu ni. Jadi bukan pandangan kita ya. Dapat tahu ni, nak kata ni. Tak faham kita. Taghtasilu min salati adh-dhuhri ila adh-dhuhri daiman. Apa dia tahu ni? Mandi oleh seorang perempuan istihadah min salati adh-dhuhri ila adh-dhuhri daiman. Daiman pula tu. Kalau kita nak kata daripada sembahyang zuhur sampai sembahyang zuhur esok, kemudian zuhur esok pula mandi lain, boleh tahan kira ni daiman tu tak faham. Tak faham tu masalah lain. Wa dalilul jumhuri, dan bermula dalil majoriti ulama. Annal asla, jumlah tu khabar anna. Khabar bagi dalil. Annal asla, al-asla isim anna. Adamu khabar anna. Al-wujubi mudhafu ilaih. Wa dalilul jumhuri, dan bermula dalil majoriti ulama'nya, annal asla, bahwasanya asalnya adamul wujubi, tidak wajib. Wujubi ightisalu, tidak wajib mandi. Tu majoriti. Dalil majoriti ulama'nya asalnya tak wajib mandi. Fala yajibu, maka tidak wajiblah ia. Illa malaikan ma, khabar. Khabar pula, fa'il yajibu. Illa tu mufarragh, lara. Tidak wajiblah ia, melainkan oleh barang yang warada, yang datang ia barang. Ma warada syar'u, barang yang menyebut oleh syarak, biijabi ma, dengan mewajibkan akan dia akan ma. Mereka wajib sebut secara sarih baru wajib. Maka al-aslu adamul wujub, asal tidak wajib, illa alaihi dalil, melainkan atasnya ada dalil. Sekarang ni tak ada dalil yang warid pada syarak menunjukkan memang sah kena mandi. Walam yasihha, dan tidak sama sekali sah anin Nabi SAW, tidak sama sekali sah, mana tidak sama sekali ada hadis yang sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi SAW, annahu, bahwasanya Nabi, khabar, amaraha, telah menyuruh ia Nabi, akan Ummu Habibah tadi. Ummu Habibah tu bil ghusli, dengan mandi, illa marratan wahidan, melainkan sekali saja. Sekali ni hadis yang sahih. Tidak ada yang selain daripada tu hadis yang sahih yang suruh mandi banyak, melainkan sekali. Inda inqita'il haidi, ketika putusnya darah haid. Inqita'id damil haidi. Al-haidi mudhafu ilaih, inqita'i mudhafu ilaih. Inda zaraf zaman. Wahwa, dan bermula dia apa? Dia amruha bil ghusli marratan wahidah tu. Suruhan Nabi untuk mandi sekali je tu. Ialah qauluhu, khabar. Ialah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza aqbalatil haidatu fada'is salata wa idza adbarat faghtasili.
Idza aqbalatil haidatu, apabila berhadapanlah oleh haid, mana datang haid. Fada'i, maka tinggallah oleh engkau fi'il amar as-salata maf'ulun bih, akan sembahyang. Wa idza adbarat, apabila kalau terjemah adbarat ni ke belakang, makna hilang. Apabila hilang oleh haid itu, faghtasili, maka mandilah oleh engkau. Noktah. Itu hadis yang sahih. Walaysa fi hadha ma yaqtadi takrarul ghusli, dan tidak ada pada ini hadzal hadis ma tu isim laisa muakhar, fi ta'alluq suatu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Ma yaqtadi, barang yang memberi faham ia barang akan maf'ul bih takrarul ghusli, akan berulang-ulang mandi. Tak ada pun hadis yang suruh faham kata ulang mandi, tak ada. Bahkan kalau habis putus darah haid, mandi. Sedangkan istihadah tu kan suci juga, sama macam orang yang tak keluar darah. Cuma masalahnya dia keluar darah. Tapi hukum dia sama macam orang tak keluar darah. Nabi SAW suruh mandi sekali je. Tak suruh mandi banyak kali pun. Tu dalil jumhur. Wa ammal ahadithul waridatu. Dah hadis yang kata tu. Wa ammal ahadithul waridatu, dan adapun bermula hadis-hadis sifat al-waridatu yang datang ia hadis-hadis tu. Fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa ghairihima, dan selain keduanya sunan Abi Dawud dan Baihaqi, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiyya jumlah tu khabar bagi ahadith. Ahadith tu mubtada. Amarha khabar anna, menyuruh ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan Ummu Habibah bil ghusli, dengan mandi, li kulli salatin, bagi setiap sembahyang. Jawab hadis-hadis itu falaisa fiha syai'un thabitun, maka tidak ada padanya pada hadis-hadis itu isim laisa muakhar, syai'un sifat, thabitun sesuatu yang sabit. Tak sabit pun walaupun ada hadis. Walaupun ada hadis. Wa qad bayyana al-Baihaqi wa man qablahu wa man qabla, ay wa man sabata qabla al-Baihaqi, dan sesungguhnya telah meneranglah oleh fa'il Imam Baihaqi dan orang yang sabit ia orang sebelum Baihaqi, dha'faha, akan dhaif hadis. Sebab tu dalil jumhur tadi kata hadis sahih ni yang menunjukkan sekali mandi, hak lain-lain hadis tu tak sabit dengan makna dhaif. Dhaif ni. Wa inna ma, dan hanya sahnya sahha fi hadha ma rawahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, anna Umma Habibata bint Jahshin radhiyallahu ta'ala anha istahadat faqala laha ila akhiri. Wa inna ma, dan hanya sahnya sahha, yang sahih ia, fi hadha, pada ini, ay fi hadzal amri, pada masalah ini, ialah khabar fa'il ma oleh barang, yakni hadis. Sahihlah oleh barang, yakni hadis, yang sahihnya hadis ni. Rawahu, yang telah meriwayatkan akan barang oleh fa'il al-Bukhari, ataf, wa Muslimun, dan Imam Muslim, fi sahihaihima, jar majrur, pada sahih keduanya, itu sahih Muslim dan sahih Bukhari. Anna Umma Habibata, bahwasanya Ummu Habibah bint Jahshin radhiyallahu ta'ala anha istahadat. Ustahadah, didatangkan istihadah. Biasanya mabni lil majhul. Macam dulu, ustahadu, aku sedang beristihadah. Ustahadu mana? Didatangi akan aku istihadah. Ustahadat, didatangi darah istihadah, faqala, maka berkatalah laha, bagi Ummu Habibah oleh fa'il an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata gini, hadis sahih. Innama, hanya sanya, zalika, bermula demikian darah, irqun tu istihadah lah. Irqun tu nak merujuk pada satu urat yang istihadah, kaitan dengan istihadah tu. Maka bila begitu, faghtasili, sekali mandi, maka mandilah oleh engkau, mandi untuk angkat hadas haid. Thumma salli, kemudian semayanglah oleh engkau. Fakanat taghtasilu inda kulli salatin. Maka hadis Nabi berhenti situ. Kemudian ni perbuatan Ummu Habibah dibuat begini. Fakanat, maka adalah Ummu Habibah, khabar, taghtasilu, mandi ia Ummu Habibah, inda kulli salatin, pada setiap kali semayang. Itu perbuatan dia, bukan perbuatan suruh Nabi, bukan suruhan Nabi.
yakni min ghairi amrin minhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni tanpa daripada suruhan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laha baginya, bagi Ummi Habibah. Jadi Ummi Habibah yang pandai-pandai pi mandi setiap kali semayang, bukan wajib setiap kali semayang mandi. Tu dalil jumhur. Termasuklah mazhab kita. Hak ni yang sahih. Hadis ni sahih menunjukkan Nabi suruh mandi sekali dah semayang. Yang perbuatan yang mandi banyak kali itu pula setiap kali semayang tu perbuatan Ummu Habibah yang Nabi tak suruh. Adapun hadis-hadis lain yang jelas seolah-olah menunjukkan Nabi SAW menyuruh mandi banyak kali, itu hadis pula dhaif. Hadis pula dhaif. Siapa yang mendhaifkan? Imam Baihaqi dan selain Imam Baihaqi. Sebelum Imam Baihaqi pun sudah mendhaifkan hadis-hadis itu. Maka hadis yang sahihnya ialah mandi sekali saja. Tu jangan berdadil. Habis sak topik, hal taghtasilu li kulli salatin. Wallahu a'lam.